Saya tengok dalam sahabat tu ada pilot yang solat jenazah sambil rukuk anak. Itu perbuatan merepek. Pilot jahil. Memang Nabi SAW pernah mendukung Umamah, anak Zainab radhiyallahu anha, dan Hasan wal Husain. Dalam ni pun kita ada sebut. Itu dalam kes si anak kecil itu dalam keadaan bebas najis. Hasan dan Husain melompat atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bebas najis. Begitu juga Umamah ambil rukuk. Kerana najis itu adalah penegah kepada pelaksanaan solat. Antara syarat sah solat ialah suci daripada dah kecil dah besar. Jadi kalau bayi itu ada najis di seluarnya, di badannya, di pakaiannya, jadi pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam jadi mutanajis. Sekaligus membatalkan solat. Yang pertama. Jadi anak yang didukung tu pakai pampersnya, kencingnya, beraknya lagu mana? Walaupun kencing pampers tu tak menitis atau tak kena, tak menyerap di baju pilot tu, tapi dia ada dalam pampers. Pampers tu ada di badan anak tu, dan badan anak tu didukung oleh pilot tu, dia kira menanggung najis. Jadi solatnya terbatal sama sekali, sebab tak mendapati syarat sah solat. Kalau kencing, kalau berak, kurang. Kencing berak. Jadi masalah najis naklah dibereskan. Yang kedua, masalah dukung anak ni adalah masalah yang mendatangi, benda yang aridi. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula takbir, anak cucu tak ada. Atau berada pada lokasi lain. Umamah radhiyallahu anha ke, Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma ke, berada pada lokasi lain, tak ada. Kita bagi dia solat rukuk, sujud semua, lepas tu dia aridi, dia baru datang. Budak kecil. Nampak atuk dia duduk semaya, dia biasa manja dengan atuk, panjang lah. Tak? Jadi kalau Hasan dan Husain dan Umamah radhiyallahu anha tu, kalau mereka dalam keadaan menajis, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan solat. Pak baginda mengingatkan kita tentang solat dalam keadaan suci. Bagaimana keadaan kecil dah besar. Takkanlah baginda ajar kita bersuci untuk bersolat, solat hendaklah dalam keadaan suci tu. Dalam masa yang sama, baginda langgar peraturan tu. Jadi baginda tak jadi penyampai wahyu yang benar pula. Mustahil baginda berdusta dengan ni. Baginda suruh kita bersuci, dan dalam pelaksanaan solat pun baginda sendiri tak mematuhinya. Mustahil untuk baginda lakukan demikian. Yang kedua apa ni, mendatangi, kita panggil Zainab, Umamah, begitu juga dengan Hasan dan Husain, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, panjat, dan baginda meleraikan mereka. Dan walaupun berulang kali baginda mendudukkan dua cucu baginda itu di sebelah kanan belah kiri. Dan ini perbuatan menunjukkan bukan sengaja, benda yang berlaku secara tiba-tiba. Dan benda ni benda terpencil je. Bukan baginda pergi masjid bawa cucu dukung sembahyang, baginda nak pergi sembahyang jenazah bawa cucu dukung sembahyang. Ini sengaja. Hamba Allah ni bawa, bukan anak dia, anak orang, anak kawan tu yang telah meninggal dunia. Sengaja. Pula tu lagi sengaja sembahyang sah depan lagi. Satu baris dengan KP Jakim, Datuk KP Jakim, satu baris dengan VIP yang lain. Menteri Agama pun kata silap saya ada dekat dengan tu. Itu sengaja. Jahil. Dia tahu dia alim, dia tahu dia ingat tu dia alim, dia belajar, dia pandai, dia cerdik. Tapi sebenarnya meletakkan hukum bukan pada tempat. Jahil tak bertempat, kita panggil. Itu dia. Lepas tu kalau dia duk pegang tak jadi macam ruh salat. Kalau kita ambil hadis, inna salatana hadhihi la yasluhu syai'un fiha min kalamin nas. Innama yatakbiru wa tasbihu wa tilawatul Quran. Sesungguhnya solat kita ini tidak boleh dicampuri dengan kata-kata manusia. Baliknya solat adalah kandungan daripada takbiratul ihram, takbir intiqalat, tasbih,
dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hadis ini Nabi sebut solat tak boleh campur dengan kata-kata manusia. Betul, budak tu tak bercakap. Tetapi dalam pelaksanaan solat kita ada 3 rukun. 1 rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang 3 rukun qalbi. Hak Nabi sebut la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dia sebut kata-kata aja. Hak 2 lagi dia sebut perbuatan. Kenapa kita tak jaga? Dalam solat menuntut 3 rukun untuk dijaga. Rukun kata-kata, rukun perbuatan dan rukun hati. Jadi kalau kita dukung ni, niat kita solat sengaja sambil dukung anak tu, niat lain dah. Mungkin nak tunjuk dia, aku terror. Dia ni tak terror. Aku tahu hukum. Dia ni tak tahu hukum. Tunjuk dia. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un. Tunjuk dia. Sebab dia kata dia pilot. Dan dia belajar. Lepas tu dia solat dukung anak macam sesuatu yang dirancang. Yang kedua, dia nak tunjuk dia ni simpati tinggi. Sebab anak kawan dia mati, dia dukung anak kawan dia. Jadi orang ambil gambar kamera masuk TV apa semua, popular. Yura'u. Kalau dia tawaduk, dia tanya dulu. Dia tanya Ustaz Wahabi, dia gitu. Wahabi memang egois. Wahabi memang rasakan dirinya betul, radikal. Dia rasa diri dia betul, orang lain salah. Itu panggil Wahabi. Nampak tak? Main dukung anak gitu je. Daripada mula takbir sampai ke habis. Nabi tak mula dukung anak daripada takbir. Nabi setelah takbir tu, baru anak tu datang panjat letak. Ini tak, mula takbir sampai habis. Lepas tu siap-siap masuk gambar televisyen apa semua sekali tu. Nampak kita ni terror sangat. Mungkin ada niat lain. Gitu sekarang itu. Belajar tak, tapi nak cetuskan kontroversi. Allahu Akbar. Yang dia maknanya dia dah rancang tu. Nak ambil anak ni, dukung anak ni, nampak bapak yang penyayang, okey. Simpati yang tinggi, okey. Lepas tu aku terror. Sebab aku semayang ambil dukung anak, dia orang ni tak belajar tu. Ni ada tak inamal amal bina. Dia ni apa? Allahu a'lam. Akhirat kita akan tahu, kita akan nampak apa niat dia. Allah. Mana? Wallahu a'lam, tanya dia. Tanya dia. Tak, jawab dia. Maya dukung anak. Yang pertama, kita kata jahil. Yang jahil tak mengaji, tak belajar rombak ni. Yang kedua, memang Bapak Wahabi yang promosi solat ambil dukung anak. Tengok dalam YouTube, dalam satu solat Jumaat di PWTC. Tak Wahabi promosi semayang ambil dukung anak. Semayang anak dia lari ke tiap jalan, kejar anak dia dukung balik. Berpaling ada pada kiblat pun tak apa. Bagi dia, kita apabila juhatum syatra Masjidil Haram, tetap balik pada kiblat. Tak ikut masa 4 pun. Ada bukan Wahabi pun, jahil. Jahil, tak reti agama. Raja agama. Allah. Sama dengan buku pelik tapi benar tu lah. Pelik tapi benar yang diharapkan yakin tu. Yang diharapkan yakin sebab antaranya lagu ni lah. Solat ambil dukung anak, solat boleh berjalan, solat boleh buka pintu, solat boleh angkat telefon, solat boleh tutup cari air. Solat boleh jawab telefon poket tahu telefon angkat solat tak boleh. Ada tu. Ngaru benda tu. Ni diikuti. Jadi saya kita selesaikan kuliah kita setakat dahulu. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, mantapkan amal ibadat kita dan kita dapat melakukan ibadat dengan yakin sempurna insya-Allah. Akhirana kulli qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا رحمن يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اصلحنا يا أرحم الراحمين فرج كربنا وعن المؤمنين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك إيماننا وأدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحفظك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أعذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ويا قاضي الحاجات ويا محقق الركاب يا رب الأرباب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم